sebelum Assalamualaikum wajib kita baca pada di dalam sembahyang kita. Jadi Assalamualaikum itu sejahtera di atas kau. Kaf itu kaf khifat dipanggil. Kaf itu sejahtera di atas kau wahai Nabi. Kita bercakap, kita beri salam itu seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Bagi ahli tasawuf dia kira jatuh, seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Kerana lafaz kau itu seseorang yang ada di hadapan kita. Khitab, dia panggil kaf khitab. Jadi Nabi tak ada apa depan kita, tapi seolah-olah. Itu bagi di segi ulama tasawufnya. Jadi Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahtera atasmu ya Rasulullah. Sejahtera atasmu ya Rasulullah. Tak boleh baca ya Rasulullah, kena baca ya Rasulullah. Sebab ya itu huruf munada. Situ dipanggil munada mudhaf ya Rasulullah. Sejahtera atasmu ya Rasulullah, seperti kau sampaikan pesuruh Tuhan kau. Apa maksud seperti kau sampaikan pesuruh Tuhan kau? Yakni kau lah yang mendatangkan hukum-hukum yang Allah Ta'ala suruh kepada kamu. Jadi segala hukum yang ada di dalam Islam, yang ada dalam syariat ini dibawa oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ini ialah orang yang diperintah oleh Allah supaya mendatangkan segala hukum-hukum daripada Allah. Itu maksud seperti kau sampaikan pesuruh Tuhan kau itu, yakni kau mendatangkan segala hukum syarak yang disuruh, yang diperintah oleh Allah. Dan kau nasihat bagi umat kau. Apa maksud nasihat? Engkau adalah ikutan nasihat. Ikutan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya Allah, kalimah uswah. Uswah itu contoh yang baik, yang ada perilaku yang ada pada Rasulullah. Maka di situ maksud nasihat tadi, kau lah nasihat bagi umat kau, ikut. Sebab tu kita ni duk solawat kepada Nabi ni. Setiap kali Maulidur Rasul solawat kepada Nabi, wajib di dalam sembahyang solawat kepada Nabi. Karena besar peranan Nabi tadi kepada kita. Kalau tak ada Nabi, tak tahu lah kita macam mana. Nabi Muhammad besar. Sebab tu mulianya Nabi kita sebelum dijadikan alat ini, Allah Ta'ala jadikan Nur Muhammad. Nur Muhammad ni apabila dijadikan Nur Muhammad, diletak pada belakang Nabi Adam alaihissalam. Daripada Adam alaihissalam kepada Hawa, dan sampai kepada Hawa, sampai kepada Syed. Itu benih Nabi kita. Sebab anak Adam alaihissalam ni semuanya ada 40 orang. Jadi Syed itu anak Nabi Adam yang dia sayang sekali. Maka Nabi Adam beritahu kepada Syed bahawa di situ ada benih dia. Benih Nur Muhammad itu ada pada Syed. Maka dia pesan supaya jagalah benih ini, sehingga setiap kali benih Nabi ini sehingga sampai kepada Abdullah. Cerita ada banyaklah sampai kepada Abdullah. Maka Abdullah ni lah orang yang bawa benih Nabi sampai kepada Abdullah. Semua mengatakan sampai kepada Abdullah itu ada pada mukanya. Abdullah ni apabila dia jalan pada waktu malam tak kena bawa flashlight. Coba Abdullah ni. Kalau dia jalan tengah hari,
badan dia berwangi. Jadi bila berwangi, bila dia jalan di kota Mekah, orang anak-anak dalam Mekah tahan Abdullah hajat nikah. Karena mereka tahu bahawa di Abdullah ni ada satu benih, iaitu Nabi akhir zaman. Mereka nak kalau alam kebanggaan mereka dapat mengandung seorang Nabi. Tapi tak jadi macam tu. Oleh kerana Allah Ta'ala jaga Nur Muhammad, benih Nabi kita tu, Abdullah jadi baik. Berjumur semua. Dia kata tak apa lah, kamu nak nikah dengan aku, kena pergi tanya untuk aku dulu. Kena pergi tanya ayah aku dulu. Aku tak ada pandai-pandai lagi. Kan? Akhirnya berkahwinlah Abdullah dengan Aminah. Kebetulan Abdul Muttalib itu kawan baik kepada Wahab. Cerita tu lah, Abu Talib cerita kepada Wahab bahawa Abdullah ni payah nak duduk dalam Mekah ni. Kalau duduk dalam negeri Mekah ni, jadi orang perempuan tu tahan dia, terkacau dia, ada nikah. Jadi Wahab kata tak apa, ikut aku, ikut aku. Itu cerita lah. Akhirnya Wahab ni bawa orang Abdullah ini sampai pada satu tempat untuk memburu. Di situ datanglah Yahudi 70 orang sekat Abdullah, nak bunuh Abdullah. Wahab kejut. Dia kata sebab kau nak bunuh kami akan buat salah apa. Yahudi itu kata kami dah kaji dalam kitab-kitab yang terdahulu bahawa ada di Abdullah ni benih Nabi akhir zaman, kami nak bunuh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat bunuh semua Yahudi tadi. Apabila Wahab ni balik cerita kat Muttalib pasal bila dia Abdullah ni, lalulah Wahab tadi semua anak dia pergi tengoklah anak pun nama Aminah, pergi tengok juru sumpah Aminah tu bagus semua. Kalau macam tu kira lagi lah kat Abdullah. Itulah berkahwinnya Abdullah dengan Aminah. Tapi cerita ni ada dalam kitab Fathul Subyan, ada orang cerita tu. Baik, maka berlakulah benih Abdullah kepada Aminah itu pada malam Jumaat dalam bulan Rejab. Maka jadi itu detik mula masuklah dalam rahim Aminah. Aku Nabi kita yang mulia. Daripada mengandung sampai mengandung 2 bulan, maka matilah Abdullah. Bukan mati di Mekah. Perjalanan Abdullah dia ajak Aminah itu supaya balik ke Madinah. Aminah kata tak akan. Sebab mengandung. Akhirnya Abdullah bersama rombongannya bertolak ke Madinah. Akhirnya mati Abdullah ketika umur Nabi 2 tahun. Tak apalah, yang tu Ustaz saja cerita mulia Nabi kita. Baik, sebab tu sehingga kita memberi salam kepada Nabi di dalam sembahyang kita. Assalamualaikum, sejahteralah di atas kau, seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Sampai salam tu, Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Baik, dia kata di situ, dan engkau nasihat bagi umat engkau wa rahmatullah dan ridwan. Engkau nasihat bagi umat engkau wa rahmatullah dan rahmat Allah dan ridwan, yakni keredaan bagimu wajib. Tertentu bagimu wajib. Bagimu Rasulullah wajib kamu dapat rahmat Allah dan kamu dapat ridwan, keredaan Allah. Itu kita baca masuk dalam satu. Dan berkat atasmu, dan berkat atasmu wa barakatuh itu masuk, dan berkat atasmu ya Rasulullah. Apa maksud berkat? Bertambah kebajikan. Dan atas ahlimu, yakni ahli keluarga, yakni bagi segala isi rumahmu. Apa maksud bagi segala isi rumahmu? Ma'asyiral mukminin ataupun ma'asyiral muslimin, segala perhimpunan orang-orang Islam. Itu segala isi rumahmu, yakni bagi segala umat Nabi. Assalamu alaina, dan sejahtera alaina di atas kami. Situ nama kami itu siapa dia? Muslimin.
Baik, tadi ada sedikit Ustaz. Dan atas ahlimu, yakni bagi segala isi rumahmu, yakni keluarga Nabi. Baik. Assalamualaikum dan sejahtera di atas kami, yakni muslimin. Wa ala ibadillahi sholihin, yakni ampun Allah ke atas kami dan atas segala orang yang dahulu daripada nabiyin dan siddiqin. Yakni ampun Allah, kita minta ampun Allah, ampun Allah atas kami, yakni atas orang Islam dan atas segala orang yang dahulu daripada nabi-nabi dan siddiqin, dan orang yang berjalan akan jalan mereka itu, yakni orang yang berjalan, yakni orang yang mengikut akan jalan mereka itu para nabiin dan siddiqin hingga hari kiamat. Itu sebab kita sebut Assalamualaikum masuk Islam. Kita mendoakan keampunan, kesejahteraan di atas semua umat Islam daripada yang dulu-dulu sampailah hari kiamat, supaya Allah Ta'ala memberi rahmat dan memberi keampunan kepada semua orang Islam yang dulu, sehinggalah sampai orang Islam yang mengikut jalan para nabi-nabi dan siddiqin sampai hari kiamat. Itu masuk Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, yakni tiada makhluk, yakni tiada Tuhan yang disembah dalam langit dan bumi yang lainnya, daripada Allah tak ada. Ialah Tuhan yang wahdaniyah. Dia bermakna macam tu. Jadi ialah Tuhan, dia kata tiada makhluk, yakni tiada Tuhan yang disembah dalam langit dan bumi. Tak ada. Tak ada Tuhan. Yang lainnya mereka Allah. Lainnya yang lain daripada Allah tak ada. Allah saja Tuhan yang layak disembah. Tuhan yang layak disembah adalah Allah. Sebab tu Ustaz sebut kan, ialah Tuhan yang wahdaniyah, yang sifat keesaan. Yang keesaan. Jadi kita nak faham macam mana. Sebab tu la yang ada pada la ilaha illallah, kita sebut orang dulu pun sebut, tapi tak apa lah benar-benar sikit. Sebab dia mari jumpa aku, kita cakap lah la itu nafi. La ilaha illallah. Kita ni nak sebut la ilaha illallah ni beri ada betul-betul. Sebab tu orang ahli tasawuf, orang kuat tasawuf, dia kata hati kita ni banyak dosa, maka dia kena kuat-kuat la ilaha illallah. La ilaha, dia kata bila dia sebut kuat, seolah-olah menghentak hatinya, membuat karat pada hatinya. Dia kata dia tu. Jadi dia rentak, dia kata la ilaha illallah tu dia ada cara dia. Tidak ada penyembahan yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Maka la itu nafi. Tidak ada Tuhan. Nafi lah. Maksudnya tidak ada Tuhan. Nafi di situ sebab itu dia pun nafi wahad. Karena dalam diri kita memang tidak ada Tuhan. Kita berkata tu hak orang kafir duk semua tu Tuhan juga. Dan yang tu kalau dia sembah batu, batu lah. Kalau kayu-kayu, cuma kita berasa dia berkata wahad. Tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Allah saja yang layak disembah. Adapun Tuhan yang disembah oleh orang kafir itu, kita berkata Tuhan juga, sebenarnya bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Contoh bila kita berkata Tuhan yang disembah oleh orang kafir, itu bukan Tuhan. Itu yang dikatakan wahad. Yang masuklah hati kita, kita letak kayu juga Tuhan, batu juga Tuhan, Buddha juga Tuhan, tu wahad. Kita kata satu Tuhan tu tak boleh sembah. Tuhan tu tak layak disembah. Kita kata Tuhan juga. Sebenarnya bukan Tuhan. Tuhan ni Allah. Tuhan itu tempat tumpuan. Allahus Samad, tempat meminta hamba. Itu Tuhan. Tempat tumpuan hamba.
Jadi nak minta rezeki minta dia. Nak minta apa lagi? Nak minta sihat minta dia. Tempat tumpuan tempat kita tumpu pada Allah. Kerana bila kita tumpu kepada Allah, layak. Karena dia boleh memberi rezeki. Kalau kita minta ampun dosa pun, dia boleh ampun dosa kita. Adapun yang lain itu hanya dakwaan sahaja, bukan Tuhan. Adapun batu yang dibuat Tuhan itu batu. Atau kayu yang diukir buat potong itu kayu. Tidak mendatangkan manfaat. Kita nak beli jadi satu tempat tumpuan apa tak boleh. Maksudnya tidak ada Tuhan tu. Nafi waham di situ maksudnya tidak ada penyembahan yang sebenarnya kepada Allah. Kita cuba pegang jadi. Kita bila kita duk latih ni, kita duk latih la ilaha illallah, nak buat mari hati. Ni kita duk latih kepada si mati itu tahlil tu. Kita nak hadir kepada si mati tadi, la ilaha illallah tahlil yang khusus. Hak dia terbuka kira tahu kita ini. Hak tu kalau tadi kita dia ni jatuh tangan kau tak perlu. Jadi dia nak apa dia kena boleh masuk tu. Kita baik la ilaha illallah, hak yang mula besarnya tidak ada Tuhan yang layak disembah oleh Allah. Hak tu besar sekali. Apa maksud disembah? Kita macam ni. Tidak ada Tuhan yang layak memberi rezeki illallah, melainkan Allah, rezeki Allah. Tidak ada Tuhan yang layak memberi kehidupan illallah, melainkan Allah. Bagi ada itu semua benar. Benar kita hidup diri kita. Tidak ada Tuhan yang boleh menggerakkan satu illallah, melainkan Allah. Bagi itu masuk khusyuk dalam la ilaha illallah tadi. Kita nak menterjemahkan tidak ada Tuhan yang disebut tadi itu. Masuk jatuh. Tidak ada Tuhan yang lain yang layak disembah, maka tidak ada Tuhan yang layak mendiamkan, nak diam illallah, melainkan Allah. Nak bagi diam kita ni, gerak kita diam kita Allah, rezeki kita Allah, hidup kita Allah. Macam kita dengar itu. Segala-galanya itu maksud penyembahan. Sebab tu kita menjadi la ilaha illallah, maka disebut apa? Mari pak kawin salah. Allah Ta'ala uji kita, penyakit Allah Ta'ala waktu nak bagi semua Allah. Tidak ada seorang pun yang boleh melegakan penyakit illallah, melainkan Allah. Maksudnya dia tu. Itu makna la ilaha illallah tadi. Kita nak bila masuk dalam hati kita perbagaikan. Kalau la ilaha tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maknanya tu dia masuk tadi, masuk disembah tadi ni hanya wah, jawab itu wahdaniyah, Tuhan yang bersifat dengan wahdaniyah, keesaan. Keesaan ni benda yang berlaku dalam dunia semua perbuatan Tuhan. Banjir berlaku perbuatan Allah. Hujan turun perbuatan Allah. Kipas musim perbuatan Allah. Kita bernyawa turun naik turun perbuatan Allah. Kita boleh mari masjid ini perbuatan Allah. Semua kena lihat itu orang lagi besar pada perbuatan. Kita kena melihat semuanya ini adalah perbuatan Allah. Orang yang faham macam ini dia boleh hidup makam dia makam musyahadah ataupun makam muraqabah. Kerana dirinya merasakan semuanya Allah. Itu muraqabah. Dirinya dia merasakan, dia memerhati, Allah memerhatinya, muraqabah. Maka dia makam Allah muraqabah ni makamnya, dia lihat apa pun dia nampak Allah. Dia tengok kipas angin musim Allah. Allah yang memusingkan kipas itu. Dah dari Tok Siap ni buku sui. Ya, kalau buku sui dan Tok Siap tu siapa yang mengemak? Siapa yang mengemak tangan Tok Siap? Dia keluar tidak. Sebab itulah ada pada makhluk tadi ikhtiar dan usaha. Apa maksud ikhtiar? Apa maksud usaha? Saya cerita dah benar ni, kita menjadi tauhid dia faham tak ikhtiar dan usaha. Sebab tu segala perbuatan yang ada ini kita tidak boleh melihat manusia, kita kena lihat Allah.
Kena lihat apa? Ikhtiar itu Allah mencampurkan rasa kita nak buat satu-satu benda. Maka Allah bila kita rasa nak buat satu benda dalam hati kita, maka tangan tadi bergerak melakukan tu dia panggil usaha. Usaha itu apabila Allah menggerakkan usaha, Allah Ta'ala menggerakkan anggota kita dalam usaha. Nampak tak? Baik. Ni. Dia bagi ikhtiar dulu. Pilihan hati. Ni nama usaha. Tempat lain banyak ni. Ikhtiar tadi ni maksudnya benda yang Allah Ta'ala menggerakkan dalam hati seorang untuk lakukan benda. Apabila kita gerak nama usaha, sebab tu ikhtiar usaha untuk sekali. Bagaimana dia boleh berusaha kalau tanpa ikhtiar? Bagaimana ikhtiar saja tanpa usaha? Jadi yang menggerakkan kita Allah, yang menggerakkan tangan untuk siap kipasnya tadi Allah. Sesuatu yang berlaku datang daripada Allah. Jadi kita kena lihat tu keesaan. Tak kira apa dia, sakit daripada Allah. Ni tak kena banjir. Kita cerita memang susah kena banjir ni. Ustaz waktu umur Ustaz dulu ni 4 tahun 5 tahun betul-betul. Mak ni sampai merajuk dah hari kau tak beli. Pukul 2 pagi mesti kasut duduk belak bunyi. Duduk tatuk di dinding. Sampai tak beli kor. Kita tahu lah perasaan orang yang umur tak banjir. 2 minggu tak habis lagi. Selalu masuk rumah. 3 petang nak ambil. Tapi kita kena ingat ini ujian Allah Ta'ala bagi kita. Kita kena lihat tentu. Ni tak duk salah orang ni. Kan? Tak COVID tak boleh kerja. Salah rezeki Allah Ta'ala. Tak orang banyak kita sedang diuji. Kena lihatnya tu. Nak bagi hilang COVID ni bukan cerdik pandai kita. Allah yang hilangkan. Hilang adalah ialah Allah. Duk harap benda orang lain kau nak bagi hilang. Jadi Allah. Duk orang banyak-banyak. Pagi bakit 4. Tak setengah pun tak apa. Mandi. Yang sunat tajuk tu. Contohlah kan. Berdoa rezeki pada Allah Ta'ala. Baca Al-Quran. Subuh-subuh tu boleh suka. Bermuka. Baca Quran. Surah yang Allah Ta'ala paling suka sekali ialah surah orang yang membaca Quran. Jadi kita ambil waktu pagi tu dekat dengan Allah Ta'ala. Semayang sunat hajat sikit. Bagi lepas COVID tu. Dia duduk bila nak hilang. Kita tak pernah minta apa dekat Tuhan yang menjadikan dia. Kena minta pada Allah Ta'ala. Bukan boleh minta pada makhluk. Apa Allah? Tak apa lah ubat ni. Apa yang kita yang sensitif, lupa dan sebagainya. Itu jalan usaha kita. Kena buat lah benda tu. Kita tak habis. Tapi cara kebergantungan kita nampak lebih pada makhluk lagi. Siapa tak boleh bantu aku. Allah. Kita berkata Allah rezeki itu Tuhan dia. Allah itu Tuhan dia. Tuhan tu minta kat dia. Dia yang layak. Tu dia layak. Kata layak disembah tadi ni. Kebergantungan hati kita yakin bahawa rezeki dengan Allah. Itu maksud penyembahan. Tunduk kepada Allah. Hidup nanti tak dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita buat mari kalimah asyhadu depan tu. Asyhadu, aku yakin, aku beriman. Itu makna asyhadu, aku naik saksi, yakni aku yakin, aku beriman bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Layak disembah tadi ni segala-galanya hak Allah. Rezeki kena minta di dia, hidup kena minta di dia, sakit nak disembuh minta di dia, segala-galanya minta di dia. Kerana Allah itu Allah As-Samad, Allah tempat tumpuan yang minta boleh. Itu yang benar-benar yang kita nak ingatlah sayang tu makna khusyuk. Tu makna khusyuk. Kita boleh tahu itu dulu. Itu makna khusyuk dan ayat kedua. Tak ingat oleh kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nampak kan? Baik, sebab tu dia bagi makna. Musalli ni dia bagi makna.
supaya dekat kita dengan Allah Ta'ala dalam ibadat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaitu ialah khatamun nabiyyin, khatam, makna penyudah segala nabi dan mursalin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, aku nak saksi bahawasanya Muhammad itu abduhu, hambanya, hamba Allah, wa rasuluh, ialah khatamun nabiyyin, ialah yang akhir penyudah bagi segala nabi, tak ada nabi lah, dan mursalin, dan rasul-rasul. Nabi Muhammad itu ialah hamba Allah, penyudah segala nabi-nabi dan rasul-rasul. Itu maksudnya. Dan sifat Rabbul Alamin. Dan sifat Rabbul Alamin. Apa maksud sifat? Sifat Rabbil Alamin. Sifat Rabbil Alamin pada Rasulullah apa dia? Sifat Rabbil Alamin, yaitu Allah Subhanahu, yaitu Nabi kita bersifat dia bersih daripada segala yang haram dan makruh. Sifat Rabbil Alamin, sifat Tuhan sekalian alam. Apa maksud Nabi yang bersifat Tuhan sekalian alam? Yaitu bersihnya Nabi kita daripada sifat-sifat yang tinggi, daripada sifat yang haram dan makruh. Maksudnya Nabi kita ni tidak pernah melakukan benda yang makruh, benda yang haram. Itu satu sifat yang bersih bagi Nabi kita. Makruh pun tak buat, haram lagi tak buat. Bila tu masa dia jadi Rasul lah? Tak. Sebelum dia jadi Rasul ini, masa benih dia duduk di belakang Adam tu, lalu dijadikan Hawa Adam ni, Allah Ta'ala jadikan dia daripada 60 jenis tanah di bumi, dan daripada 60 jenis air. Tak tahu air macam mana. Nak tahu, Allah Alam, boleh jadi Adam. Dia letakkan satu wadi, nama dia Wadi Nu'man, selama 40 tahun. Setelah dimasukkan roh Nabi Adam alaihissalam, lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat ini angkat ke surga, letak tanah. Duduklah di surga tadi, perkampungan Nabi Adam sebelum dia nak duduk di dunia. Bila dia duduk di situ masa sunyi, lalulah dia minta pada Allah Ta'ala supaya jadikan tenang. Lalulah datang malaikat cabut tulang ni kat sebelah ni, boleh jadi Hawa. Sono ala Adam alaihissalam. Bila sono dia nak nikah kan? Bila nikah hasil daripada pernikahan Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa, maka dapatlah anak dia dua tak kebukan. Marilah kat Nabi Syekh tadi. Nabi Syekh ni turun supaya Pak Adam. Sebab dalam kita ada kata Pak Adam ni besar dia 40 hasta. 40 hasta. Jadi bila Nabi Adam alaihissalam ni, anak dia Syekh itu turun seperti jalan serupa, muka pun nak serupa Nabi Adam sayang, karena turun pada benih Nur Muhammad yang ada pada Nabi Adam alaihissalam tu turun pada Syekh. Lalulah Nabi Adam alaihissalam bagi Syekh menjagalah benih ini, karena pada dirimu ni ada satu benih Nur Muhammad yang kena jaga. Kalau mu nak nikah, mencarilah bini hak oleh-oleh yang tak kisah semua berhala, yang tak buat maksiat, yang tak buat jahat, yang tidak ada sifat jahiliyah, sifat-sifat jahil tak ada. Maksudnya kelakuan maksiat semasa jahiliyah tu ada pada rupa dengan mencarilah, kerana ada pada dirimu tadi ni benih yang mulia ni perlu dijaga. Dan pesanlah nanti akan anakmu bila terbit nanti ni ada juga salah seorang daripada anakmu yang memiliki sifat ni, nak jaga ni. Pesanlah sampai ke Allah, pesan supaya jangan berkahwin dengan orang yang jahat, kerana nak mendaharakan sifat Nabi kita ni. Bila Nabi kita terbit, satu beranak-beranak terbit dengan cahaya. Sebab dia Nur. Allah tak jadikan Nur Muhammad daripada Nur dia. Tuan-tuan tengok dalam kitab Dafa'ibul Akbar tentang kejadian Nabi Nur Muhammad, Ruhul Muhammad.
benda yang Allah Ta'ala jadi. Itu kejadian malaikat, kejadian Nabi Adam, kejadian apa Nur Muhammad dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Payah sikit nak baca dia berbeli-beli kita benda-benda yang kita tadi. Tapi tak apa, insya-Allah kita boleh faham. Jadi Nur Muhammad ni dia jaga. Bila dia jadi budak pun dia tak terpulas orang lain. Dia tak buat jahat. Daripada budak dia tak jadi nabi lagi, tapi dah ada tanda-tanda keajaiban. Benda-benda pelik berlaku kepada nabi ni, dia panggil apa? Dia panggil sebelum daripada nabi itu bukan mukjizat, dia panggil nama disebut orang lupa. Irhas Hamzah Ra Ha Alif Sa. Irhas ni maksudnya sesuatu perkara yang berlaku kepada Nabi menunjukkan tanda-tanda kenabian. Itu irhas yang berlaku kepada Nabi. Tapi menunjukkan tanda, walaupun dia budak lagi, tapi menunjukkan benda yang berlaku tadi, menguatkan benda yang berlaku tadi kepada kenabiannya. Kata dia atau akhir Nabi akhir zaman. Adapun mukjizat, suatu benda yang menguatkan kerusulan. Seperti mana Al-Quran menguatkan tanda-tanda kerusulan. Itu mukjizat. Gambar yang luar biasa juga. Itu irhas dengan mukjizat. Jadi Nabi kita daripada sebelum itu lagi mulia dia daripada budak lagi. Tak pernah kita tak ada apa. Tak mau setahnya setahun 12 tahun berjumpa pokok bongo lagi mandi sungai pecah kepala. Tak mau musik banyak pun dia bertah tiga jawab orang lalu tekuk sikit ya. Tunjunglah sungai cari tak potong di bawah. Dah kampung ni potong di plastik tu di tekuk dia. Belum ada ya, masuk tak boleh pakai belum banyak. Nak cari burung walke pohon tu walke tak buat apa pun ni. Masuk ke lubang tu kan, muncul no, tak pakai belum banyak. Nyamuk ni tak kira. Tak boleh pun duduk ke kampung jenis tu. Ustaz kalau nak kampung tu cerita tu tengah tu cakap tak lupa. Macam tu naik bas dia takut. Nak naik bas dia banyak sampai ke penting takut. Saya ni kecil-kecil tak berhenti. Dia nak berhenti dalam apa aku tak berhenti naik bas. Aku nak cerita lagi dulu gelap. Kalau tengok lagi sampai terlalu lah aku ni. Kita nak jadi betul je tau. Tapi Allah Ta'ala ni bagi kat kita ni boleh ngaji luar negeri dia boleh fikir. Balik-balik jadi berani dan sikit tak takut lah. Dia tak akan bagi kampung tahu. Semua cerita terang nak naik bas takut kan bas marah tu locik kulat tu. Anak kecil takut lagi tak dengar. Boleh dia tak dengar. Apa dia tak berhenti lagi. Kan nak gimana nya kalau habis tak apa saja mesti kan. Itu kita Nabi tak melakukan jatuh. Nabi ini bijaksana. Tanda-tanda kebijaksanaan dia itu daripada kecil. Itu sifat Rabbul Alamin ataupun sifat yang bersih daripada segala yang hadas dan makhluk. Nabi kita daripada segala makhluk dan pilihan daripada segala makhluk. Makhluk yang paling baik Nabi. Maksudnya bila ni orang berarti orang yang paling banyak dapat punya Nabi Muhammad. Mati 1400 tahun dulu. Sampai lah ni orang uji tak betul dulu. Kita kali 2 orang sebut satu kan. Dah lah. Baik. Kemudian salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang salawat? Musalli. Orang yang sayang itu atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dia rukun. Semua-muanya Allahumma shalli ala Muhammad. Ada juga dia kata salawat ni. Allahumma shalli ala Muhammad dia kata sahih hadis bagi Al-Quran. Kalau boleh tu selalu nama dan Sayyidina. Dia kata dalam bahasa sayang dia lah, bolehlah lebat kalau Sayyidina aku tak apa, tapi elok Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina kita pun tak di luar, tak apa makan.
betul kata Allah betul dia Sayyidina Muhammad kata Allah boleh nak salah. Kemudian maka meminta doa akan dirimu dan bagi segala mukminin dan mukminat. Doa ni adalah Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qulubana sabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Semua dia tak sabbit ala dinika wa ta'atika dia tak karena hati perbuatan ta'at. Jadi dia boleh dan aku tak salah ala dinika wa ta'atika. Jadi apa aku tafsir sama makna ala dinika wa ta'atika subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa tu kalau kita sengaja berjemaah ni kalau boleh imam tak baca panjang tak apa takut makmum lah. Kalau kita baca kita duduk sorang-sorang kita baca lah ataupun baca pendek saja maka Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah kita minta 3 benda. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah ya Tuhan aku minta berlindung daripada Engkau azab kubur. Masa hidup ni kita minta berlindung dan nanti tak minta. Agak kawan-kawan doa lah masa dah ingat kat kita dan tak ingat doa. Minta berlindung siap-siap lah azab kubur. Hati yang takut sekali. Duk congok sekali dua ni duk fikir-fikir aku. Nanti itu sudah ya. Nanti itu sudah. Kalau nanti orang ni esok tak nanti lah. Tapi nak hidup, nak duduk selepas kematian alam Allah. Di alam Allah ni ada macam-macam. Jadi fitnah kubur, siksa kubur ni kita minta kepada Allah Ta'ala jangan berlaku kat kita. Tu kita baca kat ayat tu kan. Allahumma ja'al qabrahu rawatan min riyadil jannah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu kufratan min kufarin niran. Itu maksud tuan. Kita baca kan pada awal tu imam jadi imam sembahyang jenazah. Dia baca tu kan Allah maj'al qabrahu ya Allah ya Tuhan aku jadikanlah kuburnya. Kalau bukan kubur lah. Kuburnya kubur si mati ini aduk letak kami ini rawatan min riyadil jannah ataupun rawatan min riyadil jinan. Jinan itu dah ada pada jannah. Baru dia kita guna riyad. Kalau rawatul jannah, kalau riyadul jinan. Baik. Jadi jangan jadikanlah kuburnya daripada satu tangan syurga. Kita minta pada si Nabi tadi supaya kubur dia jadi macam tangan syurga, tempat nikmat. Wala taj'al qabrahu kufratan min kufarin niran. Jangan jadikan kuburnya itu tempat nyalaan api neraka. Daripada nyalaan api neraka. Jangan jadi. Maksudnya dia ada sebut dalam hadis yang lain bahawa apabila orang yang jahat, orang yang asi, orang yang kafir, orang yang munafik, maka Allah Ta'ala jadikan kuburnya nyalaan api. Maka disiksa sampai hari kiamat. Dibuka satu lubang melalui neraka jahanam, lalu ditiup kepanasan api neraka jahanam masuk ke dalam kuburnya sehingga hari kiamat. Disebut juga dalam kitab matan kitab tauhid tu. Baik, dia kata roh orang yang jahat ini ditempatkan satu tempat nama dia Telaga Barbu. Matan, bukan matan Jawa, satu lagi matan Zubat. Disebut ditiupkan rohnya, ditiupkan api neraka, kepanasan api neraka itu masuk melalui kuburnya sehingga hari kiamat. Banyak suatu ni tak begini. Tak masuk ni. Ustaz tu tak tengok lama lah. Mungkin ada korban yang disuruh membagi itu kan. Baik, tak apa dah.
Nah, dan ditempatkan roh orang yang baik-baik, orang yang beriman pada satu tempat yang mulia. Nama dia Ailidin, satu tempat yang tinggi mulia. Allah Ta'ala angkat terima roh dia. Maka dibukakan lubang kuburnya dari lubang syurga, ditiupkan nikmat syurga, menikmatilah syurga itu sehingga hari kiamat. Cuba kita tengok orang tu maksudnya cukup dahsyatlah benda ni. Jadi kita berdoa supaya Allah Ta'ala jauhkan kita daripada yang tak baik. Yang tak nanti dah pun kita kena doa. Jangan duduk sebut hak ulu-ulu kat mereka. Doa biar kita kat mereka. Doa supaya Allah Ta'ala terima amalan mereka. Tuan-tuan, baik. Yang kedua, wa min fitnatil masihid dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Itu yang kedua, minta jauh daripada fitnah kehidupan kita wal mamat. Dan fitnah kematian. Ketika nak mati, masa kita hidup ni, yang fitnah yang paling besar dalam masyarakat kita hari ni bukan COVID. Manusia takut kat manusia. Aduh. Sehingga tidur dalam rumah tak kunci pintu, tak ada. Bunyi kerak-kerak kat rumah, hai dia. Manusia takut manusia, fitnah yang paling besar sekali hari ni. Cuba aja ni. Nak bawa beg takut kat manusia, takut lagi. Nak pakai gelang banyak, takut dia gelat tangan. Nak pakai sultan besar, takut dia setak. Nak pakai beg tipeng, manusia takut. Manusia fitnah yang besar. Sebab apa? Ketakutan. Itu fitnah. Fitnah kehidupan kita. Tak kita mesti tahu macam-macam pahaman. Mungkin tak ada betul, mungkin tak ada yang ada anjing, babi, halal. Tak boleh macam-macam. Maknanya agak boleh, hanya agak tak boleh. Ada judi boleh, ada judi halal, judi haram. Tak boleh macam-macam. Itu fitnah. Fitnah kepada umat Islam semasa kita hidup. Fitnah ketika mati diimbangi kita takut tidak ada kesudahan dengan habis umur kita dengan husnul khatimah. Kita buat nanti tak ada iman aku bala yang besar kepada seseorang dan kita berdoa supaya Allah tak ada tentukan kebaikan pada diri kita. Yang ketiga kita minta juga fitnah masihid dajjal. Dajjal tak lima lagi tak tahu duduk mana. Dajjal tak lima ni, tapi fitnah dajjal tu minta lindung lah supaya jangan berlaku. Jangan berlaku, mesti berlaku. Tetapi jangan kenal kat kita. Sebab Dajjal ni dia mengaku dia Tuhan. Dia minta menjadi kemarau, dia minta berjantung. Tuhan bagi kat dia. Tak tahu sama dia Tuhan. Tu dia buat ni mengaku. Mengakulah Dajjal tadi jadi Tuhan dia. Dajjal bukan timbul lama pun tak ada. Tapi tengok dalam kitab Tuhfatul Qalbi. Dia ketika 20,000 saja di kalangan orang yang beriman, yang beriman kepada Allah ketika Dajjal semua mengaku Dajjal Tuhan. Kenapa Allah tak akan jadikan Dajjal? Kerana menguji keimanan. Nak uji. Ini kalau COVID tak boleh buat kerja pun, kalau tak boleh dengan dahlah COVID tak boleh buat kerja. Hujan tak boleh potong pula, mari banjir silang pula, Nabi beri. Lepas tu dia tak nampak Tuhan, dia tak nampak siapa nak menolong aku, siapa nak menolong aku, dia tak nampak orang, dia tak nampak Tuhan, Tuhan yang menjadikan banjir, Tuhanlah Tuhan yang menjadikan COVID, dia Tuhan itulah yang menghilangkan bala bencana hujan daripada Allah. Maka dekatlah lihatlah itu kerja Allah Ta'ala dan kita minta pada Allah Ta'ala dengan jelas. Salah tuan-tuan, Ustaz kata ni, tuan-tuan kena rakit juga sebelah malam, ujung-ujung pukul 5 pun tak apa. Setiap lagi nak masuk subuh, semayang kejap 2 rakaat. Itu baru betul. Sebab Tuhan Maha Kaya, nyatakan hajat kita. Berdoalah kepada Allah. Kita manusia memerlukan pertolongan Allah. Kena minta betul-betul. Jangan berharap kita bila tak hilang, bila tak hilang, bila nanti fikir pi apa boleh pi pasal dah pi pula tak ada kita. Jadi kita minta pada Allah Taala.
Jadi cara sebanyak jadilah jangan kita sikit. Kemudian memberi salam pada pihak kanan. Ini rukun juga. Kita berhenti sekatu. Kemudian memberi salam pada pihak kananmu dan di kirimu. Artinya, hai saudara-saudaraku, kamu sejahtera daripada kejahatanku dan khianatku apabila keluar aku daripada masjid. Tentunya tentu mengerti tak apa kalau kita tuan tidak semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa na'fu 'anil hisab. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa ahyina bi mautis syuhada wa surna fi zumratil awliya wa adkhilna jannatan 'arfiha alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata al-abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.